dan luahan hatiku yang dahaga kasih. Jiwaku merasa tersiksa ketandusan kasihmu. Marilah kita bina bersama-sama keluarga bahagia. Keluarga bahagia. Keluarga bahagia. Keluarga bahagia. Insan lain berbahagia bersama keluarga, namun kita masih meniti titian aku berhubungan. Mengapa kita terpisah daripada rahmatnya? Mungkinkah kita seringkali melupakan? Ayuhlah bila semula keluarga diredai Allah. Oh ayah, oh ibu, dengarlah pihak dan luahan hatiku yang dahaga kasih. Jiwaku merasa tersiksa ketandusan kasihmu. Marilah kita bina bersama-sama keluarga bahagia. Keluarga bahagia. Keluarga bahagia. Keluarga bahagia. Keluarga bahagia. Keluarga bahagia. Sedamai taman Firdausi, limpahan kasih sayang sejati, seharum semerbak kasturi mengharumi hidup insani. Indahnya damainya keluarga yang bahagia. Itulah idaman impian setiap insan yang dahagakan belayan serta kasih dan sayang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton yang telah bersama dalam siri live kita pada malam ini melalui beberapa platform rasmi PAS Selangor, iaitu yang pertama kita bersiaran secara langsung daripada page Facebook TV PAS Selangor. Kita juga bersiaran daripada page Dewan Muslimat PAS Negeri Selangor.
pada malam ini. Jadi saya mohon kerjasama tuan-tuan dan puan-puan yang telah bersama dalam live kita pada malam ini untuk sebarluaskan lagi kita punya siaran Let's Talk Selangor pada malam ini supaya ramai lagi rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan di luar sana mendapat manfaat bersama dalam siri live kita pada malam ini, insya-Allah. Jadi sebelum saya pergi lebih jauh, saya mohon yang telah bersama dalam live kita pada malam ini boleh komen di ruangan komen anda daripada mana dan suara saya jelas ataupun tidak. Kita test audio dulu. Boleh? Yang telah bersama-sama dalam live kita, silakan komen. Saya nak tengok dulu jelas ataupun tidak sebelum kita mulakan dengan panel jemputan kita pada malam ini, insya-Allah. Boleh? Okay, saya kira insya-Allah tak ada masalah dari sudut audio dan video. Saya kira jelas dan tuan-tuan dan puan-puan boleh menonton secara langsung lah di page yang saya sebutkan sebentar tadi. Bagi sesiapa yang masih belum like lagi page tadi, saya mohon kerjasama untuk like dan juga share sekali lagi. Okay? Baik, insya-Allah tanpa melengahkan masa, kita mengambil keberkatan pada malam ini dengan membuka siri Let's Talk Selangor siri yang keempat ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Baik, telah bersama-sama dengan kita, saya mengadu-adukan kehadiran secara maya tetamu jemputan kita iaitu yang berbahagia Ustazah Hajah Wan Hasrina binti Wan Hassan selaku Ketua Dewan Muslimat PAS Negeri Selangor, merangkap pengarah strategik dan pengurusan risiko Dewan Muslimat PAS Malaysia untuk bersama-sama dalam siri Let's Talk Selangor, siri yang keempat pada malam ini. Ahlan wa sahlan Ustazah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Husna? Sihat Ustazah? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Ustazah bersiaran daripada mana? Ya, dari rumah. Nak Ustazah ke mana bersiaran lagi daripada mana PKP tu? ni? Alhamdulillah. Tak boleh ke mana-mana ya Ustazah di rumah. Alhamdulillah. InsyaAllah stay di rumah Ustazah. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, Ustazah kita telah lama menetap di Selangor lah. Tetapi asal beliau adalah daripada Kota Baru Kelantan. Tapi disebabkan sayang dengan Selangor ni dah lama menetap di Selangor. Berapa tahun dah Ustazah menetap di Selangor? Sudah 34 tahun lah. 34 tahun tu kahwin. Sebelum tu belajar kat Selangor kan. Campurlah 4 tahun lagi, 38 tahun lah. Dan menetap. Dari belajar. Daripada bujang berkahwin dan berkeluarga juga di Selangor. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah. Dan beliau juga dikurniakan 6 orang cahaya mata. Bersesuaianlah dengan tajuk yang kita bawakan pada malam ini. Panel yang kita bawakan juga berpengalaman sangat banyak untuk membincangkan dan membicarakan tajuk yang kita bawakan pada malam ini, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ini kita nak berbincang tidak lari jauh dengan suasana yang kita sedang lalui sekarang, iaitu PKP 2.0 atau 2.0 yang kita dah lalui sebelum ini pada tahun lepas, PKP yang pertama pada bulan Mac. Pada tahun ini kembali sekali lagi dalam fasa PKP yang mana kita maklum, semua maklum dan kita semua mengalami dan merasai bagaimana melalui fasa ini dengan sangat getir. Dan saya rasa ini adalah cabaran norma baru dan saya kira bukan norma baru lagi, mungkin norma kehidupan yang kita perlu biasakan dan perlu lalui. Tidak boleh diketepikan ataupun tidak boleh dinafikan keadaan tersebut. Jadi pada malam ini kita bawakan tajuk PKP menguji peranan ibu menguruskan keluarga, sejauh mana realitinya. Jadi tak salahlah panel yang kita bawakan sangat banyak pengalaman yang mungkin pada malam ini boleh berkongsi dengan kita semua bagaimana peranan ibu-ibu di luar sana dan juga yang tengah menonton siri Let's Talk kita pada malam ini untuk menguruskan keluarga dalam fasa yang sangat mencabar ini. Nanti kita akan dengarkan kupasan daripada panel jemputan kita, insya-Allah.
Jadi Ustazah, untuk malam ini konsepnya saya akan bertanyakan soalan kepada Ustazah dan Ustazah akan jawab soalan yang saya ajukan. Kemudian jika ada ruang, kita akan bacakan soalan daripada para penonton, insya-Allah. Boleh Ustazah? InsyaAllah boleh. Kita berkongsi sama-sama. InsyaAllah. Ustazah tak boleh jawab, Betul. Ustazah yang kena jawab. Oh, saya baru setahun jagung Ustazah. Okey, insya-Allah kita dengarkan perkongsian. Baik Ustazah, untuk mukadimah boleh kita mulakan tentang tajuk yang kita bincangkan tadi, PKP sejauh ini ibu menguruskan keluarga, dan boleh sampaikan tajuk. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Nurul Husna selaku moderator pada malam ini bersama-sama dengan tim penerangan yang terlibat untuk kerja-kerja teknikal. Seterusnya kepada semua penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita dapat teruskan lagi program-program yang sebegini ya dalam fasa norma baru yang kita kena biasakan. Dan insya-Allah rasanya PKP 2.0 ini sudah agak terbiasa, sudah nampak perubahannya berbanding dengan PKP 1.0. Okey, berkait dengan persoalan yang diajukan oleh puan moderator kita. Jadi tajuk kita nak bincang pada malam ini, PKP menguji peranan ibu menguruskan keluarga. Sejauh mana realitinya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, setiap orang yang mendirikan rumah tangga, dia impikan sebuah keluarga yang bahagia. Ada tak orang yang berumah tangga ni tidak mengimpikan, dia buat perkahwinan tidak mengimpikan kepada kebahagiaan, ketenangan, kan? Sudah tentu semua orang yang ni, kecuali orang yang tak ada iman dah. Maknanya orang yang terdetik ada iman ni, dia mendirikan rumah tangga, membina keluarga itu untuk mewujudkan suasana sakinah, mawaddah, warahmah. Kan? Yang mana sakinah nak kepada ketenangan, kedamaian dalam rumah tangga tersebut, rasa cinta, kasih sayang antara suami isteri, antara ibu dengan anak, ayah dengan anak, maknanya itu sebaliknya, dan suasana yang saling memahami perasaan masing-masing. Ini hakikat yang kita perlu terima. Dan kalaulah ada di kalangan pasangan-pasangan yang mendirikan rumah tangga yang walaupun dah ada anak ramai, kalau nawaitu dia sebelum ini tidak, ni maknanya betul kan? Tidak, nawaitu dia tidak kepada nak membina sebuah rumah tangga bahagia yang wujudnya sakinah, mawaddah, warahmah ini, mana kena perbetulkan. Jadi dalam suasana PKP macam mana? PKP ni Perintah Kawalan Pergerakan. Macam mana PKP ini menguji peranan ibu? Sebenarnya bukan uji peranan wanita itu sebagai ibu saja. Menguji peranan wanita itu sebagai isteri juga. Sebagai isteri juga. Bukan ibu aja, sebab masa PKP ini bukan saja anak-anak yang berada di rumah, yang tidak ke mana-mana, duduk, semua duduk di rumah. Bahkan suami pun ada yang work from home, kerja dari rumah. Kan, kerja dari rumah maknanya suami pun ada kat rumah juga. Macam mana seseorang wanita itu yang merupakan sebagai seorang isteri, sebagai seorang ibu, nak menguruskan
nak menguruskan rumah tangga dalam suasana diuji dengan PKP ni. Sedangkan kita nak suasana rumah tangga kita ialah dalam suasana yang sebegini, terutamanya bagi isteri yang bekerja, dia pun work from home juga, kerja dari rumah, suami pun kerja dari rumah, kadang-kadang ada juga yang kena pergi ke pejabat, tapi banyak duduk kat rumah dah, banyak kat rumah, dan anak-anak pula belajar dari rumah. Sekarang ni PDPR, proses pengajaran dan pembelajaran dari rumah, yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan pada hari ini. Macam mana dengan suasana PKP ni, banyak sebenarnya perkara-perkara baru yang kita belajar, terutamanya kita sebagai ibu, bila ialah realiti pada hari ini, kita kena terimalah realitinya kita banyak berada di rumah, kurang keluar daripada rumah, cabaran-cabarannya cukup besar sekali. Jadi kita kena banyak sebenarnya kita belajar dalam suasana PKP. Dulu kita rasa asing sangat, rasa macam mana rimas, tak boleh nak urus macam mana duduk dalam rumah, terutamanya bagi keluarga yang mempunyai keluasan rumah yang tidak begitu kurang selesa lah, kurang selesa dengan ahli rumah yang ramai. Jadi dengan suasana PKP ini kita dah belajar beberapa ilmu pengurusan masa yang kita kena mahir, ilmu mengawal emosi kita, supaya kita tidak stres. Ini bukannya senang nak mengawal emosi ni, kita kena cari ilmu ni. Sebab tu masa yang kita ada kat rumah ni, kita kena banyak membuka buku-buku ataupun membuka website, search lah, cuba buat carian macam mana nak selesaikan stres menghadapi anak-anak yang peringkat bayinya, yang peringkat tadikanya, yang peringkat sekolah rendahnya, sekolah menengahnya, peringkat remajanya, macam mana. Ini semuanya berbeza dari sudut kita nak berkomunikasi dengan mereka ini. Ilmu macam mana kita nak mengenali lebih dekat ahli keluarga kita, ta'aruf, dalam konteks kita nak mengenal. Memanglah kita jaga anak kita dari kecil lagi, dari dalam perut lagi kita kandung, bawa ke hulu ke hilir anak kita sampai besar. Kadang-kadang banyak benda juga kita tidak berapa mengenali lagi, kita tidak faham lagi. Bila duduk macam ni, kita banyak ruang bagi kita untuk bertaaruf dengan ahli-ahli keluarga kita, mengenali lebih dekat perangai tingkah laku anak-anak kita. Kalau dulu kita anak-anak pergi sekolah, guru jentik pun ibu bapa kat rumah ni dah naik angin kan. Ada tu pergi serang guru. Tapi bila dah anak-anak ada kat rumah, baru tahu, rupanya anak macam ni, patut pengguru jentik. Dulu aku tak kenal perangai anak-anak ni, anak kita sendiri. Sekarang baru kita stresnya. Macamnya ilmu macam mana kita nak mengawal emosi kita, nak kenal anak-anak ahli keluarga kita. Dan ilmu macam mana kita nak menggunakan teknologi barulah, terutamanya dalam suasana PR pada hari ini. Jadi itulah realiti yang sedang kita hadapi pada hari ini, dan kita pun tidak tahu berapa lama lagi. Harap-harapnya cepatlah habis COVID-19 ini kan, COVID-19 ini, kita boleh hidup dalam realiti sebelum ini. Wallahu a'lam. InsyaAllah, Alhamdulillah. Saya rasa mukadimah yang dibawakan oleh Ustazah tadi membawa kita melihat secara overview tentang tajuk yang kita nak bawakan pada malam ini, insyaAllah. Baik, Ustazah, untuk soalan yang seterusnya, Ustazah, bila kita melihat kepada cabaran-cabaran ibu-ibu yang bekerja daripada rumah, macam Ustazah sebutkan tadi, bekerja daripada rumah dalam masa yang sama perlu menjalankan tanggungjawab dan amanah sebagai seorang ibu, seorang isteri, seorang pekerja dalam satu masa yang sama. Dan sudah tentu keadaan ini menjadi satu cabaran yang sangat besar, saya kira. Saya sendiri bekerja daripada rumah,
Dan dalam masa yang sama kita perlu menguruskan rumah. Itu lebih mencabar daripada kita bekerja di pejabat. Betul Ustazah? Bila Ya, bekerja di pejabat, seluruh jasad kita berada di pejabat. Kita tak fikir tentang rumah pada waktu bekerja 8 jam tersebut. Balik rumah, baru kita tukar baju ataupun tukar topi sebagai seorang ibu, sebagai seorang isteri kan. ya. Tapi bila bekerja daripada rumah sangat mencabar Ustazah. Dengan keadaan macam Ustazah sebutkan tadi, anak-anak belajar daripada rumah, PDPR. Apatah lagi kalau anda kata ibu-ibu yang ada anak-anak kecil yang belajar PDPR tu dah satu kelompok, mungkin ada seorang, mungkin ada dua, malahan mungkin ada tiga, dan yang anak-anak kecil ni, yang bayi yang berumur setahun 2 tahun perlu dilayan dengan lebih banyak perhatian kepada anak-anak yang kecil ni. Jadi bila keadaan ini berlaku Ustazah, bagaimana Ustazah melihat cabaran ini untuk diuruskan oleh ibu-ibu yang bekerja dalam masa yang sama perlu menjalankan tanggungjawab yang lain. Silakan Ustazah. Okey. Okey, kita nampak suasana PKP 2.0 ini jauh sangat berbeza. Sebab bila kita tengok PKP 1.0 dulu, ramai ibu-ibu yang hantar, bila WhatsApp dia hantar gambar masak je. Gambar masak, gambar rumah bersepah, pening kan. Tapi dalam suasana sekarang ini kita tengok dah kurang dah. Sebab mungkinlah masa PKP 1.0 tu banyak sangat makan. Sampai badan pun naik dah. Jadi sebenarnya langkah kita dalam membentuk keluarga, maknanya macam mana nak tanggungjawab kita sebagai ibu. Sebenarnya tak kira lah masa PKP ke tidak PKP ke, mendidik anak-anak ni mestilah dengan membina akhlak yang mulia pada diri anak-anak kita. Itu step dia. Maknanya kena bentuk anak-anak kita dengan akhlak yang baik. Sebab generasi pada hari ini banyak sangat rosak. Kita ingat masa PKP ni anak kita tak keluar. Rupa-rupanya anak kita bukan saja kalau dulu keluar dari rumah pergi sekolah, pergi merayau pun dalam bandar dekat dengan rumah. Tetapi sekarang ni dia merentas benua, boleh merentas benua. Maknanya sebab dia menggunakan gadget, dia boleh hantar macam-macam, dia boleh dapat maklumat. Orang kata maklumat sekarang ni di hujung jari saja. Nak yang baik pun di hujung jari, nak yang tak baik pun, yang memudaratkan diri pun di hujung jari juga. Nak search apa, nak cari apa, semua dapat. Yang dari luar negara ni, luar benua lain, dia boleh dapat. Kita nak ni. Jadi ibu bapa lah sebagai model. Bila kita duduk dalam, terutamanya dalam rumah, masa dalam PKP ni, duduk banyak dalam rumah, anak-anak kita sebenarnya memerhati ibu bapa. Sebab ibu bapa tu sebagai role model. Jadi ibu bapa ni kena tunjuk akhlak yang baik. Akhlak yang baik ni tak lain tak bukan ibu bapa kena melihat contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insan manusia yang paling mulia. Sebab dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maknanya pada diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang terbaik. Mana tu sebagai role model yang perlu kita ikuti. Maknanya ibu bapa kena banyak. Kita anak-anak duk perhati kita tiap-tiap hari kan. Tengok. Dari pagi dia celek mata tu dia tengok mak dia, ayah dia. Jadi kalau kita tak tunjuk role model yang terbaik, maknanya anak-anak tu akan ikut. Kita pun duduk dengan gadget, duduk cari tengok YouTube yang tak elok. Anak-anak kita pun lagi jauh lagi akal dia daripada kita. Jadi maknanya role model dari sudut nak kena mewujudkan suasana kasih sayang, berkomunikasi dengan mereka cara yang baik, dengan ayat-ayat yang baik, kata-kata yang baik kan. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud setiap anak yang dilahir itu dalam keadaan fitrah. Dalam keadaan fitrah maknanya suci, bersih, tak ada dosa. Tetapi kedua ibu bapanya lah yang mencorakkannya menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Mana kita yang akan mencorakkan mereka.
Lepas tu kita kata kenapalah anak kita ni jadi macam ni. Sebab mungkin kita tidak bentuk mereka mengikut orang kata didikan yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi peranan kita amat besarlah. Sebab itu kita dalam doa kepada dalam setiap sebab Allah sebut di dalam firman-Nya dalam surah Al-Tahrim ayat 6, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maknanya macam mana pesanan, macam mana Allah menggariskan nak didik anak tu, nak bentuk satu keluarga tu, maknanya bukan diri kita saja, bukan ayah saja yang baik, bukan mak saja yang baik, tetapi nak selamatkan seluruh ahli keluarga. Bagi ayah, mana nak selamatkan ibu tu, isteri dia dan anak-anak sekali daripada azab api neraka. Jadi macam mana maknanya kita nak mendidik mereka, maknanya kita banyak kena baca, carilah buku-buku agama. Kita tak ada, kita WhatsApp sahabat-sahabat kita, post lah. Sekarang kita banyak beli online, boleh guna, tengok muka Shopee, ada aja benda nak berkenannya. Tapi buku-buku agama ramai tak yang beli secara online ni, suruh post. Banyak kita je. Sebenarnya teknik-teknik mendidik anak, teknik banyak sangat. Buku-buku agama ni isikan ruang ni, ruang kita, masa yang terluang, yang orang kata hikmah PKP ni. Hikmah PKP ni banyak masa kita. Kita buat kerja, work from home. Kalau bagi yang berkerjaya, work from home, kita tak habis masa dalam perjalanan. Kalau dulu suruh Senayan nak pergi kerja, dari Pandan ke Bangi, berapa jam perjalanan? Ambil masa 1 jam juga kan? Jam 40 minit lah Ustazah. 1 jam 40 minit. Dalam lebih kurang 1 jam, balik 1 jam. Mana sekarang ni kerja tak habis masa. Masa yang 2 jam yang ada, perjalanan pergi, perjalanan balik, kita ambil masa tu, masa yang cukup berharga bagi kita. Kita cari buku-buku agama. Buku-buku yang boleh memotivasikan diri kita. Ini yang kita kena perbaiki, kita kena buat satu trend pada kita lah. Jadi itulah kita tengok, mudah-mudahan lah dengan hikmah PKP ni kita mengenali ahli keluarga kita dan kita dapat mendidik anak-anak kita dengan cara yang terbaik. Kita jadi role model, tak payah cari orang yang jauh-jauh. Kita sebagai ibu bapa kena jadi role model kepada anak-anak kita, dan role model kita adalah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Allahuakbar. Baik, alhamdulillah. Bila Ustazah sebutkan tadi, bila kita simpulkan ataupun rangkumkan, bila kita bincang tentang peranan, paling penting bila Ustazah sebut peranan ibu ni sebenarnya adalah masa kita pernah live dengan YB Ustazah Asma sebelum ni, dia ulang-ulang sebut bahawa ibu ini adalah wanita ini adalah ibu kepada generasi. Bila Ustazah sebut membentuk akhlak, itu adalah peranan yang paling penting perlu dimainkan oleh seorang ibu ataupun seorang wanita yang bergelar ibu. Betul ya Ustazah? Ya. Kerana di situlah pembentukan anak-anak ini dapat dibentuk dengan melihat perwatakan akhlak ibu dan bapa. Daripada situlah kita dapat membentuk anak-anak yang soleh dan solehah, insya-Allah. Baik Ustazah, soalan yang kalau kita tengok anak-anak kita buat silap, kita kena muhasabah diri kita. Ibu bapa tu bukan ibu saja, bapa pun mana kena muhasabah. Jangan kita kadang-kadang tidak hilang sabar, bapa pula panas barang, pukul terus sana. Sepatutnya kita muhasabah, dan masa yang ada kita banyak solat hajat, minta Allah lembutkan hati anak-anak kita kalau anak yang keras hati tu. Jadi itulah.
Betul-betul. Di samping usaha kita sebagai seorang manusia ataupun insan, kita tidak boleh tinggalkanlah pertolongan nusrah daripada Allah, itu perlu diminta ataupun perlu dimohon sentiasa, insya-Allah. Mudah-mudahan dapat menguatkan ibu dan bapa, saling menguatkan satu sama lain untuk membina keluarga yang mawaddah, sakinah dan rahmah, insya-Allah. Baik, Ustazah, seterusnya, bila kita melihat kepada keadaan semasa, kita bincang tentang cabaran-cabaran yang ibu-ibu perlu lalui pada fasa pandemik sekarang ni. Jadi tidak lain dan tidak bukan bila Ustazah sebut tentang kebergantungan kita dengan Allah, rohani kita perlu kuat. Betul kan Ustazah? Kekuatan ilmu, kekuatan iman dan kekuatan pada amal ibadat kita tu perlu kuat kebergantungannya dengan Allah. Jadi bila kita melihat keadaan ini Ustazah, boleh Ustazah sharekan dengan kita semua, dengan yang menonton pada malam ini, apa bentuk pengisian ataupun program-program yang bersesuaian yang perlu diisi oleh ibu-ibu ini. Sebab kita faham dengan keadaan yang mencabar ni, dia tak boleh duduk berseorangan ataupun dia tidak boleh melayan keadaan yang stres ataupun tekanan yang dihadapi setiap hari seorang diri. Dia perlu sistem sokongan yang baik untuk membantu dia hidup dengan keadaan yang normal ataupun dalam keadaan yang waras. Sebab betul Ustazah, dengan keadaan sekarang ni ramai sangat yang berhadapan dengan stres yang berlebihan sehingga menyebabkan depresi. Ada yang sampai membunuh diri. Na'udzubillah min zalik. Jadi perlu ada kekuatan dan pengisian-pengisian yang perlu disempurnakan oleh seorang wanita ataupun seorang ibu. Jadi Ustazah share pada kita semua apa bentuk-bentuk pengisian dan program, dan mungkin pengisian dan program tersebut disediakan oleh parti sendiri, oleh PAS, Parti Islam Malaysia PAS, sama ada Dewan Muslimat ataupun PAS Selangor sendiri ataupun pihak kementerian kita. Sekarang kita ada YB Datuk Haji Siti Zailah yang mana menjadi timbalan menteri pembangunan wanita dan keluarga kita. Jadi apa bentuk-bentuk pengisian dan program yang disediakan? Silakan Ustazah. Okey. Dalam suasana PKP ni, ya kita bercakap tentang perlunya sokongan psikologi, kan? Sebab ramai yang ibu-ibu yang stres. Ialah bila anak-anak kecil-kecil, yang kecil tu macam mana nak urus, ialah 24 jam. Nak masak lagi budak kalau duduk kat rumah, nak makan aja. Kalau tidak makan nak main. Lepas tu dia menangis. Lepas tu bergaduh. Itulah kerja yang kecil-kecil tu. Yang besar dia duduk dalam bilik senyap, tak tahu buat apa dalam bilik tu. Jadi sebenarnya ibu ni kita kena ada ilmu. Kena ada kefahaman ilmu. Al-fahmu tu kena ada kefahaman. Nak faham kena ada ilmu, kena cari ilmu tu. Sebab kalau kita tidak cari ilmu, jangan kata tak apa, senang aja nak didik anak ni, kahwin lepas tu mengandung dapat anak, pandai-pandai lah. Zaman mak kita dulu pun mengaji tidak tinggi, tapi mereka walaupun mengaji tidak tinggi tapi ilmu banyak. Sampai skill keibuan dia berbeza tau. Kalau kita kata alah orang CJ banyak tidak semestinya dia ada skill mendidik anak-anak ni. Kan kadang-kadang CJ tu boleh kata satu kaki tinggi, susun aja anugerah ni CJ. Tetapi anak bintang pukang, sebab dia tidak ada skill, tidak ada ilmu dari sudut mendidik anak itu sendiri. Sebab nak mendidik anak ini perlu ibu tu ada ilmu, skill nak mendidik anak-anak yang baik, dengan kena jaga keimanan, iman. Sebab kita nak didik anak ni, bukan kita nak hanya mengajar anak supaya besar. Kalau nak ajar anak supaya besar, senang aja bagi makan, bangun pagi, suruh mandi, bagi makan, lepas tu pandailah dia besar. Naik, tinggi dia semakin tinggi, badan dia semakin besar. Ni tak, kita nak mendidik manusia menjadi insan yang berguna kepada agama, bangsa dan negara. Nak didik, nak membentuk manusia ni jadi orang yang berguna, bukan besar fizikal saja. Nak menjadi seorang yang berguna mesti ditanam dalam jiwanya keimanan. Tanam keimanan.
Sebab itu bila kita supaya kita tidak stres, kalau kita ada iman dan diri kita, ilmu dan disokong dengan iman akidah yang mantap dalam diri ibu itu, insya-Allah kita boleh mengawal emosi kita. Stres semua orang ada, macam mana kita nak urus emosi itu. Nak urus stres yang kita hadapi itu. Itu yang dikatakan tadi oleh Husna tadi, ada yang tak tahan stres sangat, pukul anak sampai lebam-lebam, nak marah, nak lepaskan stres pukul anak, ataupun nak lepaskan stres dia buat sesuatu yang boleh memudaratkan diri dia pula, ataupun memudaratkan orang lain. Jadi macam mana kita nak urus stres? Sebab tu kita biasakan ucapan istiazah ni, supaya baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim, aku berlindung dengan Allah daripada gangguan syaitan. Sebab syaitan ni sentiasa, kalau kita lagi stres tu, kalau tidak kawal dengan iman, lagilah kita makin panas. Tu yang memudaratkan. Jadi kita kena banyakkan, pertamanya kita kena banyak sabar. Situasi ini yang berlaku ni, kita kena, jangan kita salahkan PKP. Kerajaan buat ni, PKP ni nak menyekat penularan COVID-19 ni, pandemik COVID-19. Dan juga kenapalah ya Allah hantar virus ni. Ini mungkin satu orang kata yang Allah hantar ni supaya manusia berfikir. Kena ambil dari sudut positifnya, ada hikmah-hikmahnya. Bukan kita minta, tetapi mungkin banyak manusia sekarang sudah meninggalkan agama, meninggalkan Islam. Jadi Allah uji benda-benda yang macam ni, supaya manusia kembali semula berfikir, sebenarnya ni kekuasaan Allah Subhanahu Taala. Manusia dah lari jauh daripada landasan yang sebenar. Mana kena sabar. Kalau marah, kalau stres, kena berdiam diri dulu. Ada step-step dia. Jangan duduk. Kadang-kadang kita duduk dalam rumah, kan? Boleh bergaduh suami isteri ni. Sebab anak bising, boleh bergaduh suami isteri. Jadi kena diam dulu, kan? Kena bertenang, beristighfar, astagfirullahalazim, banyak astagfirullahalazim. Kita orang Islam ni banyak sebenarnya, banyak kaedah yang diajar oleh agama untuk mengawal emosi. Banyak istighfar. Kalau tak tahan juga, ambil wudu, kan? Pergi ambil wudu. Tak hilang juga nak marah. Nak marah pada anak, pada suami. Yalah, baru nak duduk rehat, dah minta makan. Sekejap makan, lepas makan pagi, sarapan pagi, minta. Pukul 10 minta pula. Kena masuk dapur lagi, baru tak kering lagi tangan. Lepas tu nak masak tengah hari pula. Jadi kena inilah, solat sunat, bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sekali-kali kita memarahi, mengungkit kenapalah Allah ni, kenapa ini. Jadi kita jangan, kita kena bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatkan bahawa ini semua ujian kehidupan kita. Jadi program-program yang perlu kita isi banyak. Kita boleh tengok, sebenarnya banyak. Ustazah tengoklah dalam sepanjang PKP ni, banyak sangat kuliah-kuliah. Kita buka aja nak dengar kuliah mana, masuk aja FB, kuliah secara online. Rajin tak rajin je nak tengok. Ataupun nak tengok movie aja. Movie tak bagi manfaat apa lah. Nak tengok cerita Korea aja. Macam orang muda, kan? Tak ada manfaat apa. Bolehlah jangan-jangan sekali, tapi banyak kuliah-kuliah yang kita boleh dapat. Pengisian. Dalam TV Hijrah ada program kerohanian.
Dan itulah saranan kepada pihak kerajaan, khususnya Kementerian Wanita dan Kementerian Penerangan, komunikasi dan sebagainya. Maknanya kena banyakkan program-program inilah dalam siaran televisyen. Sebab televisyen ni semua ada. Kebanyakan lah rasa orang kampung pun ada televisyen. Tapi macam internet mungkinlah, kalau nak tengok YouTube, orang kampung tak ada signal lah. Signal internet tak ada. Ada yang tak ada laptop, ada yang tak ada smartphone. Tapi TV ni kebanyakan rumahnya ada. Sebab ustazah biasa pergi rumah orang asli, orang asal. Di dekat Kemaran Highland masuk ada. Mereka duduk dalam kampung pun ada TV. Jadi perbanyakkan siaran-siaran. Siaran yang zaman musim-musim sekarang ni kita kena dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak payahlah kita nak menunjukkan siaran-siaran yang tidak memberi manfaat. Perbanyakkan siaran-siaran yang pendidikan rohani, pendidikan moral, akhlak anak-anak itu sendiri, dan ibu bapa yang ada di rumah. Jadi kena ambil inisiatif ini, supaya dengan melihat siaran-siaran tersebut, mana hati kita pun terisi dengan makna jiwa kita terisi dengan ilmu-ilmu yang boleh meneutralkan keadaan yang tidak tenang kita itu. Jadi itu sedikit sebanyak. Baik, terima kasih Ustazah di atas perkongsian. Baik, Ustazah, untuk soalan yang seterusnya ni kita lari sedikit Ustazah, sebab tadi daripada awal kita bincang tentang keluarga. Kita bincang tentang wanita yang telah bersuami, wanita yang telah mempunyai anak, yang telah berkeluarga. Tapi bagaimana pula Ustazah golongan-golongan sahabat-sahabat kita di luar sana yang masih belum mempunyai pasangan ataupun belum bertemu jodoh? Sebabnya bila kita tengok dengan keadaan sekarang, dengan pergerakan terbatas, kita tidak boleh berprogram seperti sebelum-sebelum ni. Jadi kita tak banyak jumpa orang kan Ustazah. Jadi bersosial itu sangatlah terhad. Maksudnya kita tak berjumpa dengan orang luar, kita hanya berlega dengan keadaan ataupun keperluan harian kita sahaja. Keluar pergi kerja, balik kerja, beli barangan keperluan dan sebagainya. Jadi bila kita melihat kepada keadaan ini Ustazah, bagaimana golongan-golongan yang masih belum bertemu jodoh ini, nasihat Ustazah mungkin untuk golongan-golongan yang sebegini, janganlah berduka kerana mungkin ada yang dah berusia tetapi belum ditemukan jodoh. Jadi bagaimana dengan sahabat-sahabat kita yang begini Ustazah? Nasihat sedikit mungkin Ustazah, silakan. Alhamdulillah. Yalah, ini kita kena ingat, ajal mau, jodoh pertemuan, semua tu telah disusun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Takdir. Maknanya benda takdir ni dia berkait dengan akidah. Maknanya keyakinan kita kepada penyusunan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, susunan Allah tu yang terbaik. Yang terbaik. Wa makaru wa makarallahu wa khairul makirin. Kita ni dah plan dah. Nak kahwin, masuk usia sekian-sekian nak kahwin. Lepas tu nak ada anak, nak ada cucu dan sebagainya lah. Tapi yang kita plan tu tak jadi macam tu. Mungkin Allah Allah yang kita plan dalam usia 24 tahun, aku ni nak kahwin. 25, 26 tahun ada anak. Nak anak 10 orang. Kan? Nak didik anak macam ni. Tapi apa yang kita susun tu tak jadi. Kita ingat, penyusunan Allah itu adalah yang terbaik. Mana apa yang Allah buat tu terbaik. Kalau Allah bagi kita plan. Ada juga orang plan kahwin tapi nak anak 2 orang aja, sepasang aja nak anak. Tapi ya dapat anak 10 orang. Duk merungut apa. Rezeki kan. Dan bagi yang muslimat ataupun wanita-wanita muda yang belum dipertemukan jodoh, mana itu mungkin perancangan. Kita ingatlah itu perancangan Allah yang terbaik. Bolehlah kita usaha, kita doa, kena doa lah.
doa, banyak-banyak doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dipertemukan jodoh. Tapi ya kalau tidak bertemu jodoh tu mungkin Allah nak elak kita. Kalau kita berkahwin mungkin kita tidak menjadi isteri yang solehah, isteri yang derhaka pada suami. Dosa pula. Timbul dosa pula. Jadi bersabarlah bagi muslimat yang belum bertemu jodoh itu. Jadi insya-Allah adalah tidak jodoh di sini, jodoh di syurga nanti. Jodoh di syurga nanti. Sebab penyusunan Allah itu penyusunan yang terbaik. Banyak-banyak bersabar. Mudah-mudahan manalah tahu kadang-kadang kita kata tak apalah, dah tak jumpa jodoh, umur 45 dah tak jumpa jodoh, tiba-tiba ada orang datang melamar. Dalam usia 50 tahun ni ramai juga yang jumpa jodoh dalam usia yang lewat. Jumpa jodoh. Jadi insya-Allah banyak doa. Jangan putus asa dan jangan bersangka buruk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapalah kawan aku si A tu bukannya cantik sangat pun, aku lagi cantik. Aku lagi cantik. Tapi kenapalah aku ni tak ni nak jumpa dengan pemuda di syurga yang cantik lagi, yang kacak lagi, yang segak lagi, yang handsome lagi, insya-Allah. Jadi itulah insya-Allah. Mudah-mudahan ya. Sebab sekarang ini akhir zaman kan. Orang lelaki tu, orang perempuan tu lebih ramai daripada lelaki. Lepas tu yang lelaki pula tengok banyak yang bermasalah. Orang lain masuk universiti, dia masuk pusat serenti, itu masalah juga. Jadi masalah juga. Jadi macam mana nak perkasakan, nak membina lelaki yang hebat, yang baik, yang bertanggungjawab. Nanti kalau kahwin pun jumpa dengan lelaki yang tidak bertanggungjawab, lagi terseksa. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustazah. Saya rasa kata-kata yang memberi semangatlah kepada sahabat-sahabat kita, sahabat-sahabat saya juga yang mungkin sebaya dengan saya yang masih belum bertemu jodoh. Mudah-mudahan kita doakan akan bertemu jodoh tidak lama lagi, insya-Allah, sedikit masa lagi. Teruskan berdoa. Dan ada satu kata-kata ulama ni Ustazah, bila kita terus-terusan berdoa, meminta sesuatu yang Allah belum kabulkan, itu adalah salah satu tanda hambanya bersangka baik dengan Allah. Jadi terus-terusan berdoa dan mungkin berusaha juga dengan apa cara sekalipun, dilandaskan oleh syarak lah, maksud tidak dengan syarak. Gunalah apa sahaja media, gunalah apa sahaja usaha yang boleh dilakukan, menggunakan orang tengah yang siqah, kita percaya, mudah-mudahan dapat membawa kita kepada jalan yang betul lah untuk bertemu dengan jodoh pilihan Allah, insya-Allah. Dan kadang Ustazah kita fikir pada sisi ataupun sudut pandang yang positif. Kadang-kadang mungkin apa yang Allah susun ini belum bertemu jodoh kerana Allah memberi ruang kepada kita untuk berkhidmat kepada kedua ibu bapa kita yang masih ada di hadapan mata kita. Betul kan Ustazah? Ada orang yang awal mungkin tak banyak masanya untuk berkhidmat kepada kedua ibu bapa, perlu beralih khidmat itu kepada suami melebihi daripada ibu bapa. Tetapi mereka ini yang Allah uji belum bertemu dengan jodoh, mungkin Allah beri ruang untuk berkhidmat lebih kepada ibu bapa mereka. Itu sudut pandang yang positif lah kan Ustazah, insya-Allah. Mana kita boleh lama lagi berkhidmat pada kedua ibu bapa kita, mana tu kelebihan yang masing-masing dapat. InsyaAllah. Baik, Ustazah, untuk yang terakhir, soalan daripada saya, bila kita melihat kepada tajuk perbincangan kita pada malam ini, kita banyak berbincang tentang kehidupan wanita yang bergelar ibu, bagaimana mereka untuk menguruskan keluarga dalam fasa pandemik inilah dengan cabaran-cabaran yang kita dah sebutkan daripada awal tadi. Jadi boleh tak Ustazah kongsikan apakah plan tindakan ataupun apakah perancangan yang ibu-ibu ini boleh gariskan ataupun listkan, senaraikan supaya ini menjadi panduan untuk mereka menjalani kehidupan selepas ini pada hari yang mendatang dalam fasa yang sangat mencabar ini. Silakan Ustazah. Okey. Dalam fasa sekarang ini banyak sebenarnya mentarbiah kita. Kalau kita tengok dari sudut sisi yang positif, banyak sebenarnya mentarbiah kita dalam suasana
apa norma baru ini. Kalau sebelum ini kita dapat berjemaah, solat berjemaah dengan keluarga ni, mungkin malam aja kan, maghrib, isyak, kadang-kadang suami balik lambat, kita semayang seorang, isyak baru dapat berjemaah, siang hari tak ada, tak jumpa. Jadi dalam suasana sekarang ini kita boleh solat berjemaah keluarga, 5 waktu sehari semalam, rajin dengan malas saja. Maknanya kalau kita susun betul-betul kita tengok, seronoknya ramai yang meluahkan. Dulu dia kata nak solat jemaah ni suami tak berani jadi imam. Jadi imam solat. Tapi bila PKP ni, maknanya dia kata suami dia jadi imam solat. Ada suami tu sendiri kata inilah kali pertama saya jadi imam solat sunat hari raya. Masya Allah. Kan Masya Allah. Maknanya bagaimana hikmahnya yang berlaku. Ini kali pertama saya berkhutbah. Khutbah hari raya. Maknanya solat berjemaah, amalan-amalan kita lah yang kita kena buat sebagai, mungkin tak jumpa dah. Ini sekali seumur hidup yang kita jumpa ni. Orang lain, maknanya istimewanya kita hidup zaman 2020-2021 ni. Istimewa, kita tengok pandang sisi positif kita. Mana istimewanya kita dipilih duduk dalam ni, maknanya dalam menghadapi suasana yang sebegini, yang kita tak tahu bila, na'udzubillah lah, kalau boleh jangan datang lagi. Kalau datang pun dengan ada vaksin sekarang ni, boleh lawan dah penyakit ni. Banyak kan bermuzakarah dengan ahli keluarga kita, muzakarah kan, bincang, banyak kan muhasabah. Mungkin kita ialah buat majlis-majlis ta'alim dengan ahli keluarga kita kan, bila solat berjemaah ni. Lepas tu kita duduk, tidak informal aja. Jangan formal sangat anak-anak kita ni. Kalau formal sangat dia orang rasa takut, rasa ni kan. Secara informal kita duduk bincang, sesi muhasabah, suruh anak kita bagi pandangan, tanya anak pandangan dia. Kita nak mewujudkan suasana keluarga, rumahku syurgaku tadi. Suasana sakinah, mawaddah, warahmah tadi. Ni tak pandangan anak-anak. Dan mungkin juga kali ini, tahun ni pun Ramadan, tinggal berapa hari je lagi. Ni dah nak masuk Rejab dah. Hari Sabtu ni dah 1 Rejab kan. Nak masuk hingga 2 bulan aja lagi kita nak jejakkan kaki kita bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah sampai panjanglah umur kita, dapat kita bertemu dengan Ramadan. Kita dah jangan lepas Ramadan lepas kita duduk berterawih kat rumah, solat, qiyamul lail bersama-sama dekat rumah, mentadarus Al-Quran dengan ahli keluarga. Tahun ni pun nampak gayanya macam itulah juga ni. Nak jaga sebab masjid pun tak buka, SOP ketat sangat kan. Maknanya kita mulakan dengan nawaitu kita untuk kita Ramadan, kehadiran Ramadan nanti kita amalkan, buat sama-sama ahli keluarga kita, supaya ini salah satu daripada kita nak antara cara lah kita nak menolak penularan virus ni juga, dengan kita amalan-amalan ini. Dan suami, yang pentingnya suami kena main peranan sebagai suami dan sebagai bapa, sebagai ketua keluarga. Suami jangan nak arah saja kan. Maknanya suami kena membimbing macam mana dia nak jadi ketua keluarga yang berkualiti. Jangan kualiti produk anak aja kan, tetapi berkualiti. Maknanya ada mana kualiti yang baik lah untuk sebab dia sebagai Perdana Menteri dalam rumah kan. Ni jadi Perdana Menteri, orang nak berebut jadi Perdana Menteri. Suami kita sebenarnya dia dah jadi Perdana Menteri dah, tapi dalam komuniti rumah tangga kita. Jadi dia kena tunjuk. Kalau kita tengok Perdana Menteri apalah buat ni macam ni kan. Tak elok. Maknanya
dia orang akan tengok. Begitu juga suami, maknanya suami itu kena tunjuk, kena mainkan peranan dia sebagai seorang suami yang baik, sebagai seorang ayah yang baik, supaya kita dapat mengawal suasana. Kalau suami main peranan yang baik, bantu isteri dalam mendidik anak-anak, jangan biarkan isteri stres. Jadi insya-Allah, maknanya boleh mengekang isteri itu daripada rasa stres, rasa beremosi. Sebenarnya kita Ustazah sendiri, kita ada buka ruangan talian Gerakan Wanita Sejahtera, talian untuk mendapat aduan-aduan mana-mana pihak lah. Bolehlah siapa-siapa nak ni buka Gerakan Wanita Sejahtera dalam FB, boleh tengok banyak sebenarnya pengisian-pengisian dalam tu, dan kita banyak sebenarnya terima di awal dululah, terima aduan daripada isteri, ada yang stres, kena pukul kat suami pun ada dalam masa PKP ni. Panah barang duduk dalam rumah, semua tak kena apa kan. Jadi kesian lah. Macam mana isteri nak, kalau dah dera isteri tu, kalau kadang-kadang tidak dera fizikal ni, tapi dera mental pun, isteri akan jadi stres. Stres macam mana isteri, bila isteri stres, macam mana nak didik anak-anak, nak jaga anak-anak kita, nak membangunkan rumah. Jadi suami mainlah peranan yang sebaik-baiknya. Tengok macam mana Rasulullah SAW sebagai suami, sebagai bapa, sebagai pemimpin negara, sebagai maknanya contoh pemimpin ummah, bukan sahaja negara, dia pemimpin dunia. Semua orang tenang, sayang pada Rasulullah SAW. Maksudlah kita sebagai umat dia sudah 1400 tahun pun jauh, jarak tu masih lagi sayang dengan Rasulullah SAW sampailah umat akhir zaman, kiamat nanti. Jadi kita sama-samalah mendoakan supaya kita dapat menguruskan situasi dengan baik, jaga. Memang anak-anak kita golongan remaja lain, kita nak didik mereka, sebab dunia yang penuh cabaran, banyak cabaran pada hari ini. Jadi kita kena banyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, banyak minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mintalah kita merintih, menangis depan Allah Subhanahu Wa Taala, menangis supaya Allah bagi kekuatan pada kita, bagi kepada anak-anak kita menjadi anak yang berguna, anak yang bukan menjadi generasi yang menjadi sampah masyarakat, tak na'udzubillah, tapi menjadi generasi yang boleh memberikan, membina ummah di masa yang akan datang. Jadi sama-samalah Ustazah pun ada anak, 6 orang anak. Bukannya senang kita nak didik anak itu sampai mereka besar, sampailah mereka nak besar tu, setiap anak akan besar. Setiap anak akan besar, tapi membesar dengan jiwa yang kental, dengan penuh ilmu, pengisian iman dalam diri itu yang susah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memberi kekuatan kepada kita, kaum wanita sebagai isteri, sebagai ibu. Kita tak naklah perkara-perkara yang tidak diingini berlaku dalam rumah tangga kita, seperti mana kita baca dalam berita-berita yang terpapar, anak didera, dan banyak lagi lah, na'udzubillah lah. Jangan, sebab anak itu sebagai amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita rasa anak ni beban. Kalau kita ambil dari sudut anak tu menjadi bebanan kepada kita, memanglah kita rasa
kita rasa anak tu buat menyusahkan kita je. Tetapi kita kena kita ambil sebagai anak tu sebagai amanah, dan anak ini juga sebagai harta yang tidak putus. Kalau kita didik anak tu menjadi anak yang soleh, anak itu tidak akan putus pahala yang sampai kepada kita, sebab anak yang sentiasa mendoakan kita walaupun kita sudah terputus dengan amalan kita apabila kita mati. Tapi yang anak yang kita tinggal, yang anak soleh yang kita tinggal itu dapat pahala yang berterusan kepada kita. Jadi itulah sedikit sebanyak sama-sama kita berkongsi, sama-sama kita bermuhasabah, dan sama-sama kita bertekad untuk menjadi ibu yang baik, yang dapat membina generasi yang akan memimpin negara kita di masa yang akan datang. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Terima kasih Ustazah. Saya kira khulasah ataupun kesimpulan yang sangat padu apabila Ustazah mengembeling peranan antara ibu dan juga bapa, isteri dan juga suami. Bila kita bincang pada hari ini, kita dah melihat dengan jelas sebenarnya realiti dan cabaran yang perlu dihadapi oleh seorang ibu ataupun seorang isteri. Bila berhadapan dengan fasa pandemik ini ataupun fasa PKP yang kita sedang lalui ini, kita dah lihat depan mata bagaimana cabaran, bagaimana realiti sebenar mereka berhadapan dan menguruskan rumah tangga. Jadi tidak boleh ditinggalkan si ibu ataupun si isteri ini sendirian, tetapi peranan si suami lah yang perlu melengkapkan ataupun perlu menjadi sebagai sistem sokongan yang paling kuat untuk isteri meneruskan kehidupan berkeluarga dan juga untuk menguruskan keluarga, macam Ustazah sebut tadi, untuk melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah dan membina generasi yang akan memimpin masa depan negara kita insya-Allah pada satu hari nanti. Baik Ustazah, saya kira Alhamdulillah kita dapat berbincang pada malam ini untuk tajuk kita yang saya rasa yang menonton ni pun ramai ibu-ibu Ustazah, dan kita harapkan bapa-bapa yang tidak bersama dalam live kita pada malam ini untuk bantu tengok semula live kita dan juga bantu share supaya ibu-ibu dan bapa-bapa di luar sana mendapat manfaat daripada perkongsian kita pada malam ini insya-Allah. Jadi Ustazah, izinkan saya alu-alukanlah kita punya penonton pada malam ini. Saya bacakan antaranya yang ada di dalam live kita pada malam ini. Puan Khamisah Ahmad, terima kasih. Suhaila Muhammad, Fauziah Abdullah, Rabiah Aran dan ramai lagi, dan semuanya memberi komen yang kita punya live pada malam ini Alhamdulillah jelas. Mungkin ada tersangkut di awal-awal tadi, mungkin atas gangguan connection internet saya lah kot. Dan juga ada yang komen dekat sini, bila Ustazah sebut tentang stres tadi, elakkan isteri daripada stres sebab nak didik generasi yang terbaik. Betul kan Ustazah? Kalau ibu dah stres, macam mana nak mendidik anak-anak ni? Sebabnya dah dibelenggu dengan emosi yang tidak baik, negatif. Jadi emosi itu akan terpalit kepada anak-anak. Tak dapat didik anak-anak dengan cara yang terbaik sebab diganggu oleh emosi yang negatif. Betul kan Ustazah? Ya, ya. Dan di Kolbu Arin, di komen ni, bapa-bapa kena dengar sama malam ni. Tak apa Kak Arin. Kalau diorang tak dengar malam ni, diorang kena share kita punya siaran live ni supaya ramai lagi yang boleh dengar semula kita punya live insya-Allah. Jadi Ustazah, sekali lagi kami mengucapkan jutaan terima kasih kepada Ustazah atas kesudian untuk bersama-sama dalam siri Let's Talk Selangor pada malam ini. Ini adalah siri yang keempat. InsyaAllah ada banyak lagi siri-siri yang akan disusun oleh Badan Perhubungan PAS Selangor kita untuk memberi penerangan kepada masyarakat khususnya dengan fasa pandemik kita, dan banyak lagi isu-isu semasa yang akan dibawakan selepas ini insyaAllah. Stay tune dengan page PAS Selangor kita ataupun TV PAS Selangor kita untuk mendapatkan info yang lebih banyak selepas ni insya-Allah. Jadi terima kasih Ustazah sekali lagi. Sama-sama. Okay, Ustazah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita akhiri siri Let's Talk Selangor kita pada malam ini dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua yang bersama pada malam ni. Kita jumpa lagi insya-Allah.